Okey, cikgu akan membincangkan modul aktiviti muka surat 94 dan juga pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 174 hingga 178 seperti yang cikgu bincangkan dalam nota yang sebelum ni. Okey, jadi kita akan bincangkan soalan 7.1 iaitu unjuran ortogon. Okey, jadi soalan dia, pepejal berikut diletakkan pada satah mengufuk. Okey, lukis dengan skala penuh. Masuk skala penuh ni kita akan menggunakan ukuran sebenar lah. Okey, unjuran ortogon bagi setiap pepejal pada satah yang dinyatakan. Okey, dalam soalan contoh, satah yang dinyatakan adalah satah mencancang yang dilihat daripada arah X. Jadi kita boleh lihatlah arah X adalah daripada dongakkan hadapan. Okey, jadi bila kita nak melukis dongakkan hadapan, kita kena tengok ukuran yang diberi. Jadi ukuran sebenar dia adalah 4/4. Jadi saya akan lukiskan unjuran dia. Okey, 4/4. Okey, 4/4. Okey, kemudian pandang daripada hadapan, kita akan nampak yang depan ni lah. Okey, kita akan nampak yang ini. Tapi sebenarnya daripada hadapan kita memang tak nampak. Tapi sebenarnya dia ada, dia wujud. Bila dia wujud dan dia tersembunyi, kita kena lukis dengan garisan putus-putus. Okey, jadi dekat sini, okey, cikgu akan lukiskan 2 darab dengan 4. Okey, 4 ni merujuk kepada tinggi tersebutlah. Okey, jadi 2 untuk 2 tadi. Kemudian saya akan lukiskan dengan garisan putus-putus. Maksud dia, garisan putus-putus tu menunjukkan bahawa gambar garisan itu wujud di bahagian belakang. Okey. Kemudian dah siap lukis, kita akan labelkan. Okey, mula-mula depan kita ada J, K, F dan E. Okey, kemudian ukuran dia 4 cm darab 4 cm lah. Okey, kemudian kita ada G, H, M dan L. Okey, so kita tengok tips yang diberikan di sini. Okey, tipsnya ialah okey, tips yang diberi adalah tepi yang dapat dilihat dari arah pandangan dilukis sebagai garis padu. Maksudnya yang kita nampak daripada pandangan kita lah. Nah, macam contoh macam J, E, F, K ni kita nampak dia. So kita lukis dengan garisan padu, garisan solid lah, solid line. Maksudnya dia nampak jelas. Okey, tapi untuk yang kawasan yang terselindung, okey, dia ada wujud tapi dia duduk di belakang. Okey, kita lukis sebagai garis sempang ataupun garis putus-putus. Okey, tadi dalam soalan dia kata skala penuh. Maksud skala penuh tu maksudnya adalah saiz sebenar. Kalau dekat sini ukuran dia 4 cm darab 4. Jadi ambil pembaris, ukur dengan ukuran sebenar 4 darab 4. Okey. Okey, aktiviti yang seterusnya, cikgu akan rujuk pada buku modul. Okey, muka surat 95. Okey, pelajar boleh tengok pada buku modul dan kita akan baca soalan 7.1. Soalan A. Okey, dia kata tentukan sama ada panjang PQ bagi setiap objek berikut dan unjuran ortogonnya pada satah mengufuk atau satah mencancang adalah sama ataupun tidak. Okey, yang dilihat daripada arah X adalah sama ataupun tidak. Jadi kita tengok yang pertama, pandangan daripada X untuk contoh. Okey, pandang dari X, PQ kita. Wah, okey, nampak serong kan? Pandang dari X, garisan PQ tu adalah serong. Okey, bila dia pandang daripada arah X, dia tak nampak serong. Okey, dia akan nampak
Okey, bila cikgu unjurkan ke hadapan, okey, Q-nya diunjurkan ke hadapan, dia akan nampak tegak macam ni. Jadi, tidak sama ukuran dia. Okey, soalan yang pertama. Okey, pandang daripada arah X, kamu akan nampak PQ. Okey, PQ ini akan diunjurkan di atas satah. Okey, jadi ukuran PQ sama dengan ukuran pada satah. Objek dengan satah ukurannya sama. Jadi, sini kita tulis samalah. Okey, yang kedua, pandang daripada arah X, kita akan nampak PQ kita serong. Okey, serong tu macam tadilah. Bila serong, pandangan daripada arah yang X ni, okey, dia tak nampak pun serong. So, dia nampak tegak. Jadi, tidak sama. Okey, yang ketiga. Okey, bila pandang daripada arah X, kita akan nampak PQ kita diunjurkan terus ke satah. Jadi, ukurannya sama. Okey, soalan bahagian B. Bandingkan pepejal dengan unjuran ortogonnya pada satah mencancang atau mengufuk sebagaimana yang dilihat dari arah yang ditunjukkan. Bulatkan tepi dan sudut yang berikut. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, kita tengok. Okey, unjuran ortogonnya TS. Okey, TS. Ini TS. Jadi, sini kita nampak TS. Jadi, kita tahulah kita pandang daripada arah sini, arah hadapan. Okey, jadi kita nampak. Okey, adakah tepi yang panjangnya berubah? Dia suruh pilih yang mana satu yang berubah. Jadi, kita nampak kalau pandang daripada sini yang berubah adalah TF. Okey, TF. Ada lagi tak? Okey, ataupun satu lagi adalah PA. Jadi, pandang daripada hadapan, serong tu kita nampak dia tak serong. Okey. Dia nampak tegak. Jadi, PA. Okey, lagi sudut yang saiznya berubah. Ada sudut yang saiznya berubah. Okey, kita akan tengok yang saiznya berubah adalah sudut PAB. Ini sudutnya. Sudut yang dekat sini dia berubah dengan sudut TFE. Okey. Berubah maksudnya kalau kita pandang daripada arah sini, ada arah hadapan sini. So, dia tak nampak pun serong tu. So, dia nampak flat. Dia nampak lepeh. Dia tak nampak pun serong. Okey, soalan yang kedua. Pandangan daripada arah anak panah ni. Okey, daripada hadapan lah. So, dia kata unjuran ortogonnya adakah bentuknya seperti itu? Ya. Okey, kita akan tengok, cek satu-satu unjuran ortogon. Kemudian, cari tepi yang panjangnya berubah. Maksudnya, bila kita pandang daripada hadapan, daripada arah anak panah, kita tak nampak pun garisan tu. Jadi, AB. Okey, AB kita tak nampak. Kemudian, AD pun kita tak nampak. Satu lagi, AC kita tak nampak. Okey, jadi garisan itu berubah saiznya. Okey, sebab kita tak nampak. Dia lepeh. Dia jadi lepeh. Dia jadi flat. Okey, soalan yang kedua, sudut yang saiznya berubah. Okey, saiz yang berubah. Yang pertama, okey, kita akan cek satu-satu. ABC. Adakah ABC berubah? Ya. Sebab dia nampak flat. Jadi tak nampak pun sudut tu. Yang kedua, kita akan cek sudut ADC. ADC kat mana sudutnya? Dekat sini. Okey, kita tak nampak. Jadi dia berubah. Lagi sudut CAB. CAB pun sama. Kita tak nampak. Nanti dia berubah sudut yang bawah ni. Okey. Dengan sudut satu lagi, sudut DAC kat sini. Okey, jadi kita tak nampak juga sudut tu. Okey, jadi dia dah berubah.